Pak Karim menjadi mangsa penipuan skamer secara dalam talian. Apa yang perlu dilakukan oleh Pak Karim? Hubungi segera talian 997. Bagi mendapatkan sumber berita dan maklumat yang sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok dengan carian Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita minggu ini dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 9 Oktober 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Tular dakwaan terdapat campuran beras plastik di dalam produk Bernas. Siapa empunya perkara? Untuk makluman, menurut iaitu Padi Beras Nasional Berhad Bernas menyangkal dakwaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab berhubung penularan mesej berantai di media sosial bahawa terdapat campuran beras plastik di dalam produk Bernas. Bekalan beras yang dibawa masuk ke negara ini turut dibekalkan dengan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi beras yang dipantau rapi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini bertujuan bagi mencegah sebarang bentuk penyelewengan yang tidak diingini. Justeru berhubung dakwaan wujudnya beras plastik di pasaran tempatan, Bernas memberi jaminan bahawa beras import yang dibekalkan oleh Bernas adalah tulen dan selamat untuk pengguna. Di portal sebenarnya.my turut berkongsi dakwaan palsu berkenaan jururawat akan disuntik dengan vaksin virus X. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, merujuk kepada satu kandungan berita tidak benar yang telah tular di aplikasi TikTok berkaitan dakwaan kononnya para jururawat di Malaysia akan disuntik dengan vaksin virus X. Antara kandungan mesej palsu ini adalah selamatkan nurse kita kerana mereka sedang dipaksa. Untuk makluman, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa sebaran maklumat tersebut tidak tepat dan tidak bertanggungjawab. Ini boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap barisan hadapan petugas kesihatan, khususnya jururawat yang telah menyumbang bakti mereka kepada negara. Mohon untuk menghentikan penyebaran berita palsu ini dengan segera. Ikuti pula penjelasan video jemaah lelaki dan wanita bercampur saf. Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, tular sebuah video yang memaparkan jemaah solat yang bercampur saf antara lelaki dan wanita yang mendapat reaksi kurang senang dalam kalangan netizen. Video berkenaan diyakini dirakam dan disiarkan oleh salah seorang peserta program Kem Ibadah Nusantara baru-baru ini yang diadakan di Cameron Highland. Anjuran bersama JAKIM, UIA, Persatuan Insaf Pahang, NGO Komuniti Hijrah LGBT dan beberapa agensi dan IPT lain. Peserta adalah majoriti kumpulan transgender yang hadir secara sukarela, ada yang sudah berhijrah dan ada yang dalam proses berhijrah. Ada juga dalam kalangan mereka yang masih mirip rupa paras dan penampilan serta pakaian seorang wanita. Ketika solat berjemaah, kelihatan berlaku percampuran jantina kerana golongan maknyah masih dikira lelaki mengikut jantina asalnya. Proses untuk mendidik dan membetulkan cara hidup mereka mengambil sedikit masa. Mohon sama-sama kita doakan. Anda si penyebar, sudah bersediakah untuk diazab atas penyebaran fitnah ini? Jawapannya ada dalam diri anda. Tawaran untuk menyewa akaun bank. Awas jangan terpedaya. Waspada terhadap sindiket penipuan yang muat naik iklan untuk menyewa akaun bank. Orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada terhadap taktik licik sindiket penipuan yang secara terbuka memuat naik iklan menyewa akaun bank untuk kegiatan jenayah mereka. Ini kerana golongan muda atau individu terdesak dikatakan sering terjerat dengan cara mudah mendapatkan wang tanpa menyedari mereka menjadi keldai akaun dan terbabit secara tidak langsung dengan aktiviti penipuan kewangan. Ini merupakan kesalahan jenayah. Pastikan anda tidak terlibat dengan aktiviti keldai akaun. Wujud pula pautan untuk menebus bantuan SARA RM1,000 melalui MyCard. Jangan mudah percaya pada helah skamer seumpama ini. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF, menegaskan bahawa maklumat mengenai bantuan asas rahmah RM1,000 melalui MyCard adalah palsu.
berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini. Sila rujuk soalan lazim dan semakan status kelayakan SARA boleh diperolehi di portal rasmi STR iaitu bantuantunai.hasil.gov.my. Manakala maklumat lanjut mekanisme pelaksanaan SARA pula boleh dirujuk melalui laman sesawang www.mykasih.com.my. Seterusnya, bukan sahaja menjadi bahan perbualan namun masih disebarkan di media sosial berkenaan maklumat palsu dan fitnah ini yang mengaitkan pihak KKM dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan kenyataan palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk makluman, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memandang serius terhadap penyebaran maklumat palsu yang tular di media sosial baru-baru ini berhubung caj perkhidmatan di klinik kesihatan kerajaan. Pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Untuk makluman, pihak KKM tidak pernah mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berkaitan kenaikan caj perkhidmatan. Antara kandungan maklumat palsu ini mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menaikkan caj perkhidmatan kepada sesiapa yang hadir ke klinik kerajaan. Justeru orang ramai adalah dinasihatkan agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat palsu dan tidak menghebahkan maklumat yang tidak sah yang boleh mendatangkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Pihak KKM menasihati semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan sentiasa memastikan kebenarannya sebelum berkongsi dengan mana-mana individu. Kini kita ikuti kenyataan media Jabatan Imigresen Malaysia berkaitan pihak JIM berjaya menumpaskan sindiket pemalsuan PLKS dan pendaftaran program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 pada 5 Oktober 2023. Bertindak atas maklumat awam dan hasil risikan pihak imigresen Johor telah menyerbu sebuah premis di Gelang Patah Johor. Modus operandi seorang warga Bangladesh dipercayai menjalankan kegiatan pemalsuan dokumen sejak setahun lalu dengan mengaut keuntungan sehingga puluhan ribu ringgit. Dalam ops serkap ini, pihak JIM Johor berjaya menahan 4 orang lelaki warga Bangladesh, seorang lelaki warga Nepal dan seorang lelaki warga Bangladesh berstatus penduduk tetap. Orang awam digesa untuk sentiasa prihatin dengan menyalurkan aduan dan maklumat berkaitan warga asing kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mengupah atau bersubahat melindungi pendatang tanpa izin ini. Benarkah maklumat ini bajet 2024 menjadikan harta pusaka sebagai sumber ekonomi negara? Amboi, tak rasa bersalah dan berdosa ke buat fitnah seumpama ini? Kementerian Kewangan menegaskan bahawa tajuk video ini sama sekali bertentangan dengan kandungan video tersebut, malah membuat fitnah yang tidak berasas kepada pihak kerajaan. Perlu difahami bahawa kerajaan tidak mempunyai niat untuk mengambil harta pusaka beku untuk menjadi hak kerajaan. Kandungan video tersebut datang daripada pengasas sebuah syarikat amanah swasta yang tidak dimiliki oleh kerajaan. Syarikat tersebut hanya memberi cadangan kepada kerajaan untuk memperkenalkan insentif-insentif kepada waris-waris penuntut harta pusaka terbeku yang kini telah mencecah 70 bilion ringgit. Cadangan-cadangan yang diketengahkan adalah supaya harta pusaka ini boleh dipulang semula kepada rakyat dan harta pusaka ini sekaligus pulang ke dalam kitaran ekonomi dan menyumbang kepada hasil negara. Untuk makluman semua, kandungan video tersebut datangnya daripada pengasas sebuah syarikat amanah swasta yang tidak dimiliki oleh kerajaan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih Berat seketika kembali selepas ini dengan segmen semasa. Apa yang saya harapkan? Belanjawan 2024 peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. demi masa depan saya dengan kawan-kawan.
dengan ketidaktentuan ekonomi dan kenaikan kos sara hidup, Pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Walaupun nilainya kecil di mata kasar, tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemarduli berangkat menziarahi dan menyantuni seorang mangsa ribut di Kampung Rantau Panjang Rompin semalam. Keprihatinan baginda terselah apabila berangkat turun padang bagi meninjau sendiri kerja baik pulih rumah yang rosak akibat kejadian ribut. Menerusi satu hantaran di Instagram Istana Negara, Al-Sultan Abdullah yang diiringi Tengku Panglima Raja Kolonel Tengku Amir Nasri Ibrahim Shah berangkat tiba di rumah Muhammad Zaki Embong pada 12.15 tengah hari. Turut berkenan menyantuni penduduk kampung yang menunggu sejak pagi untuk bersua dengan Seri Paduka. Pada kunjungan ke Rompin, Al-Sultan Abdullah juga berkenan mencemarduli mengurniakan sumbangan kepada 143 penerima yang antaranya terdiri daripada asnaf, ibu tunggal dan saudara baharu dari 6 kampung pada majlis ringkas di Dewan Serbaguna Lebang Condong. Malaysia kekal dengan pendirian bersolidariti bersama perjuangan rakyat Palestin. Penegasan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekali lagi mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman dan penindasan berterusan yang dilakukan rejim Zionis itu. Menerusi hantaran di laman X, Perdana Menteri menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengadakan sidang khas berhubung pergolakan di Semenanjung Gaza. Tegas beliau, PBB harus menuntut semua pihak menghentikan keganasan demi melindungi nyawa orang awam dan mengekalkan keamanan antarabangsa. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengutuk masyarakat antarabangsa yang berterusan bertindak berat sebelah terhadap segala bentuk kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin. Katanya, jenayah tanpa henti Zionis menyebabkan ratusan nyawa tidak bersalah terkorban. Kemenangan Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN bagi Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Negeri N36 Pelangai telah meniup semangat kepada Kerajaan Perpaduan untuk terus merancakkan agenda pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat berlandaskan kerangka ekonomi madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemenangan itu juga menjadi kesinambungan kecemerlangan PHBN di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Don Simpang Jeram sebelum ini. Beliau mengucapkan tahniah kepada Datuk Amizar Abu Adam yang memenangi PRK Pelangai dan turut berterima kasih kepada para pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada Kerajaan Perpaduan. Tambahnya, sekalung penghargaan juga kepada barisan jentera yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan ini. Isu berkaitan kenaikan harga barangan, kekurangan bekalan beras putih tempatan BPT, situasi semasa jerebu yang melanda negara serta kesiapsiagaan kerajaan menghadapi banjir antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman sesawang Parlimen, Datuk Seri Dori Sofia Brody, GPS Suri Aman, meminta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan strategi dan usaha kementerian mengawal kenaikan mendadak harga barang, khususnya barangan keperluan rakyat sejak kebelakangan ini.
Isu berkaitan banjir pula dikemukakan Datuk Seri Syahidan Kasim iaitu PN Arau yang ingin tahu jumlah dan lokasi Pusat Pemindahan Sementara PPS kekal yang berjaya dibina setakat ini. Pertanyaan diajukan kepada Perdana Menteri itu berikutan pengumuman Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 31 Januari lepas bahawa kerajaan akan membina PPS kekal di lokasi yang sentiasa mengalami banjir di seluruh negara. Selesai sesi soal jawab, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dijadual memberi penerangan berhubung isu bekalan PBT. Manakala Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim memberi penerangan berkaitan situasi jerebu yang melanda negara. Sebelum bermulanya sesi penerangan oleh kesemua menteri berkenaan, 6 rang undang-undang bagi meminda beberapa akta juga akan dibentangkan bagi bacaan kali pertama. Turut akan dibentangkan rang undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia iaitu Pindaan 2023 dan rang undang-undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Program Kita Madani harus diperluaskan tanpa mengira fahaman politik, kata Adun Sidam Bang Wong Bok I. Katanya ia bagi meningkatkan kefahaman dan penghayatan dalam kalangan rakyat terutama aspek nilai murni berlandaskan 6 tonggak Malaysia Madani ini. Tambahnya lagi, program Kita Madani harus diperhebatkan dari daerah ke daerah untuk memupuk semangat kebersamaan serta mendekatkan bersama pemimpin dan rakyat. Pada program itu juga, skuad Sayang Kedah FM turut sertai bersama masyarakat setempat serta pelbagai program turut diadakan. Antaranya slot santai PDRM, Bomba, Pos Malaysia, Jualan Agro Madani, pameran, sukan rakyat dan lain-lain lagi. Skim perubatan madani yang diperkenalkan pada Jun lalu ternyata memberi manfaat buat golongan B40 untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik swasta. Di Perak terdapat 132 klinik swasta yang menawarkan skim itu di 11 daerah. Rata-rata orang awam yang ditemui berharap agar inisiatif rintis kerajaan itu diperluaskan lagi di setiap daerah. Menyasarkan kepada penerima bantuan sara hidup BSH, skim perubatan madani untuk golongan berpendapatan rendah mendapatkan rawatan secara percuma di klinik perubatan swasta GP yang berdaftar bagi mengurangkan beban kos rawatan kesihatan. Skim perubatan madani adalah satu inisiatif rintis kerajaan di bawah Belanjawan 2023 yang disediakan oleh Protect Health Corporation Sdn Bhd melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Skim itu menyasarkan golongan B40 bertujuan untuk menampung keperluan kesihatan penerima inisiatif terhadap penjagaan kesihatan prima akut iaitu rawatan pesakit luar kes-kes akut. Pesakit boleh mendapatkan perkhidmatan rawatan pesakit luar sekiranya mengalami penyakit seperti demam, selesema, cirit-birit, muntah, terselio, sakit kepala, trauma ringan seperti luka ringan dan lain-lain. Pesakit pula dikenakan jumlah cas rawatan dalam lingkungan harga RM60 hingga RM160 tertakluk kepada jenis rawatan. Perkhidmatan van perantara percuma T851 dari KL Sentral ke bangunan Parlimen disediakan mulai hari ini hingga 14 Disember ini bagi mengatasi kekurangan tempat letak kereta ketika persidangan berlangsung. Menurut Rapid KL di laman Facebooknya, perkhidmatan itu disediakan untuk pengguna yang mempunyai urusan rasmi di Parlimen. Rapid KL juga memaklumkan kekerapan perkhidmatan itu adalah setiap 30 minit bagi waktu puncak iaitu 7 pagi hingga 10.30 minit pagi dan 4.30 minit petang hingga 8 malam. Manakala kekerapan setiap 60 minit ketika waktu bukan puncak iaitu 11 pagi hingga 4 petang. Mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 akan membuka tirai iaitu hari ini hingga 30 November dan persidangan Dewan Negara pula akan berlangsung dari 27 November hingga 14 Disember. Pada Februari lepas, perkhidmatan bas pengantar percuma dari KL Sentral ke bangunan Parlimen disediakan untuk semua termasuk ahli Parlimen, pegawai bertugas dan pengamal media bagi mengatasi isu kekurangan tempat letak kereta serta kesesakan lalu lintas.
Penempatan pekerja warga asing dikenal pasti menjadi antara penyumbang peningkatan kepada kes demam denggi di Melaka. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri memohon kerjasama semua syarikat yang menggaji warga asing untuk turut terlibat dalam aktiviti membanteras wabak berkenaan. Pengarahnya, Datuk Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata, kerjasama dalam menjalankan aktiviti seperti gotong royong dan semburan bagi mengurangkan kes denggi dilihat mampu mewujudkan kesedaran dalam diri mereka untuk menjaga kebersihan. Setakat ini, pembabitan mereka untuk bersama-sama membanteras wabak berkenaan masih kurang. Sehingga Minggu Epid ke-39 yang berakhir 30 September lalu, 869 kes demam denggi dilaporkan di negeri berkenaan, iaitu peningkatan sehingga 427 kes dengan 96.61% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Bagaimanapun, tiada kematian dilaporkan setakat ini. Sementara itu, dalam tempoh sama, pihaknya telah mengeluarkan 549 kompaun dengan jumlah kompaun sebanyak RM274,500. Mahkamah Rendah Syariah memutuskan seorang peniaga bersama isterinya yang didakwa mempunyai 2 suami masih kekal sebagai suami isteri yang sah. Hakim Ahmad Hariri Muhammad Saad membuat keputusan itu selepas Rahman K.A. Muhammad Jaafar, 47 tahun, membuat sumpah penafian bahawa beliau tidak pernah menceraikan isterinya, Wan Nur Syakirin Wan Abdul Razak, 32, dengan talak 3 seperti yang didakwa. Pada prosiding pengesahan lafaz cerai tersebut, Rahman diwakili Peguam Marzuki Muhammad, manakala Wan Nur Syakirin tidak mewakili Peguam. Namun, Wan Nur Syakirin tidak hadir pada prosiding tersebut. Wan Nur Syakirin sebelum ini memberitahu mahkamah bahawa Rahman pernah melafazkan cerai talak 3 ke atasnya. Mahkamah kemudian menetapkan 22 Oktober depan untuk satu lagi kes lain membabitkan permohonan cerai yang difailkan oleh Wan Nur Syakirin terhadap Rahman. Baik penonton, pastikan saya berehat sekali lagi. Kembali selepas ini dengan segmen notifikasi. Tular video beras plastik terdapat di pasaran tempatan. Assalamualaikum guys. Ini saya nak tunjukkan bagaimana saya hari ini dah terbeli nasi lemak yang menggunakan beras dari plastik ya. Yang menipu tu adalah pembekal beras lah. Jadi kalau nak beli beras tu pastikan resit tu masih disimpan, masak pertama kali, tengok kalau beras tu adalah beras plastik ataupun beras yang betul. Biar betul. Hasil semakan pasukan Biar Betul melalui kenyataan media padi beras nasional Berhad, Bernas, menyangkal dakwaan itu sekaligus beri jaminan beras yang dibekalkan adalah tulen dan selamat. Bernas turut menasihatkan orang ramai untuk tidak mempercayai berita palsu yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Tindakan undang-undang akan diambil kepada mereka yang membuat tuduhan tidak berasas. Satu lagi video tular dengan kenyataan menfitnah kerajaan perpaduan diterima pasukan Biar Betul. Semakan kami mendapati jualan equity 33% LTAT tidak berlaku. Sebarang keputusan tidak terkait dengan mana-mana pimpinan DAP kerana mereka tidak terlibat dengan Kementerian Pertahanan. Jangan sebar maklumat palsu atau anda bakal didakwa. Terima konten atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar
Biar betul, ya, tak pasti jangan kongsi. Dan ini adalah segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda maklumat yang perlu anda ketahui dan ikuti. Ayuh kita mulakan dengan naratif khas pada malam ini. Jangan lupa saksikan naratif khas pada pukul 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, juga MyTV saluran 123. Juga untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik, dan kami juga siarkan secara langsung di Facebook Live dan juga TikTok Live Berita RTM dengan topik yang dibawa adalah isu beras dan padi, memahami senario dan mencari solusi. Dan pada keesokan harinya, hari esok kita ada juga naratif khas. Jangan lupa saksikan dengan topik yang dibawa adalah Prabelanjawan 2024 Mensejahtera Rakyat. Pada hari Selasa 10 Oktober 2023, 9 malam di saluran TV1 dan siaran serentak di saluran berita RTM dan juga MyTV saluran 123. Juga untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik dan di Facebook Live dan juga TikTok Live kami, Berita RTM. 4 hari lagi, apakah ia? Kiraan detik bagi Belanjawan 2024 pada 13 Oktober 2023, 3 petang iaitu hari Jumaat. Jadi sama-sama kita saksikan, kami sebagai penyiar rasmi akan membawakan dari semasa ke semasa khas buat anda semua. Ya, kita teruskan pula dengan Karnival Hari ATM 2023. Pengkalan TLDM Lumut pada 8 pagi hingga 7 malam. Masuk adalah percuma pada 13 hingga 15 Oktober 2023. Masuk adalah percuma, jadi ayuh ramai-ramai kita memeriahkan Karnival Hari ATM 2023. Jerebu, jenis pelitup separuh muka yang boleh anda pakai. Apakah ia? Jangan salah sebut, bukan RON 95 tetapi N95 ya. Pastikan anda mendapatkan pelitup separuh muka N95 ketika waktu jerebu ini. Ini adalah pelitup separuh muka yang terbaik bagi anda. Dan ini pula kita bawakan, jangan tinggalkan anak di dalam kenderaan. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabit kesalahan, denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Waspada, penipuan menggunakan aplikasi Telegram. Berhati-hati dengan mesej meminta wang daripada kenalan anda menerusi aplikasi Telegram. Jangan mudah percaya kerana Telegram ramai yang sudah terkena. Ini adalah taktik skamer menipu daya anda. Peringatan, semak dahulu dengan ataupun terus menelefon kenalan anda untuk kepastian. Ini pula adalah saluran aduan parti. Pendatang tanpa izin, pendatang asing tanpa izin. Anda boleh laporkan saluran aduan anda melalui email aduan iaitu aduanparti_hq@imi.gov.my ataupun anda boleh hubungi talian aduan di 03-8880-1347. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Jadi untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, ikutilah media sosial rasmi kami dengan carian Berita RTM. Dan ingat, pastikan saya setiap hari Isnin hingga Khamis pada pukul 2.30 petang di saluran TV1. Kerana apa? Minggu ini kita sudah pun bermula Parlimen. Jadi kepada anda untuk menyaksikan, pastikan saya, pastikan salurannya TV1 dan anda boleh saksikan siaran ulangannya di YouTube. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.